Hai semuanya. Salam sejahtera kepada pegawai PPD dan barisan panel pentaksir. Saya Cikgu Tan dan selaku GB SJGC Tun Hua ingin membentangkan perkongsian amalan terbaik 2021 dan program yang kami telah pilih ialah program My Cyber 2. Dan sekolah saya adalah sebuah sekolah di luar bandar, SKM, dan hanya terdapat 60 orang murid. Dan cikgu saya ada 11, sebenarnya perlu ada 12, tapi kurang seorang lah. Dan saya lantikan saya di sekolah ni ialah 18 Mei 2019. Dan matlamat projek ini ialah meningkatkan peratusan NTM, amalan baik, SSDM, dan minat penglibatan aktif murid dalam PDPR. Dan objektif program saya ini adalah untuk meningkatkan peratusan NTM mencapai tahap minimum, bukan sahaja untuk kelas perdana tetapi melibatkan prasekolah. Meningkat sekurang-kurangnya sebanyak 10% dan meningkatkan minat murid terhadap proses PDP. Setelah saya meneraju sekolah ini pada bulan Mei, 18 Mei, saya dapat data ini menerusi PBD. Selepas itu saya pun mengumpulkan barisan SLT saya dan untuk membuat sumbangsaran, dan didapati peratusan NTM sekolah saya agak lemah, iaitu pada 02-2018 hanya 66 saja. Dan maka saya pun adakan program ini pada pertengahan bulan 8 2019, dan pada masa itu hanya ada NTM saya hanya ada 60%, dan setahun kemudian itu 2020 telah meningkat sedikit saja menjadi 68.3, dan amat mendukacitakan kami ialah kehadiran murid di sekolah ini amat kurang, amat rendah, iaitu 2018 menjadi 85%, tetapi 2020 hanya 68% saja kehadiran pelajar. Dan bukan begitu saja, kami barisan pentadbir pengurusan sekolah juga meneliti data-data SKPM khasnya khususnya standard 4, aspek 4.6, iaitu penglibatan murid, respon penglibatan murid terhadap pemikiran kritis dan kreatif tentang isi pelajaran yang disampaikan oleh anak murid kita. Dalam penilaian Kediri tahun 2021 bulan Mei, terdapat seramai 8 orang cikgu memilih aspek 4.6 ni tidak. Terdapat 7 hingga 79 pelajar anak murid kita tidak memberi respon yang sepatutnya semasa PDPR dilaksanakan. Maka dari sini kita dapat tahu kegagalan guru menarik penglibatan murid secara aktif dalam PDP. Dan di sinilah kita telah barisan SLT dan barisan pentadbir telah membuat analisis jurang, iaitu gap analisis. Masalah spesifik yang ketara ialah pencapaian NTM dan kehadiran murid yang rendah. Maka apakah keadaan yang kita ingini ialah pencapaian NTM murid pada tahap 75% dan purata kehadiran mencapai 95 KPI mengikut KPM. Dan untuk mengenal pasti punca masalah yang lebih betul dan lebih sahih untuk menangani isu peratusan penglibatan murid dalam PDPR kurang daripada 70%, kami barisan pentadbir telah menggunakan pendekatan 5Y. Dan dalam mesyuarat guru kita gunakan cara sumbangsaran. Di antara persoalan yang dipertanyakan ialah adakah GBK tidak membuat pencerapan PDP guru, dan pihak pentadbiran tidak menekankan kepada penghargaan murid ataupun pemimpin, itu guru besarlah, tidak mengaplikasikan kepimpinan instruksional dalam organisasi. Dari sini kita mendapat rumusan daripada sumbangsaran bersama cikgu-cikgu. Kita dapatkan rumusan ini dan membuat mesyuarat pengurusan pentadbiran untuk menangani isu masalah pencapaian NTM murid masih belum mencapai tahap yang ditetapkan. Dan kita SLT dan guru besar sedang membuat sumbangsaran juga dengan menggunakan pendekatan SWOT. Dan kekuatan yang ketara ialah guru kita sekolah SJGC Tun ada seorang guru ICT yang cemerlang. Kelemahan yang nyata ialah
pencapaian akademik masih pada tahap yang kurang memuaskan. Peluang yang diberikan, peluang yang ada ialah sumber PIBG, sumber kewangan PIBG yang kukuh, dan cabaran yang mendebarkan ialah hanya 85 golongan, 80% golongan ibu bapa di sini adalah di bawah ialah golongan B40, iaitu pendapatan mereka kurang daripada 4,850. Dari sini kita untuk membuat pengesahan mengenal pasti punca masalah, kita buat lagi soal selidik dan kita mencari 15 orang murid di kalangan darjah 3 hingga darjah 6 untuk mendapatkan kesahihan pencapaian NTA murid masih belum mencapai tahap yang ditetapkan. Kenapa? Dari sini apa yang menarik pihak SLT ialah kebanyakan murid mengatakan bahawa kaedah cara pengajaran guru kurang efektif dan penyemakan buku sambil lewa. Ini secara sorok-sorok kita tanya anak murid kita lah, dan kita dapatkan ini sangat penting dan sangat berguna kepada kita untuk dan kepastian kita dapat punca masalah yang telah dikenapasti, iaitu yang pertama pentadbiran pengurusan yang kurang efisien termasuklah guru besar. Yang kedua, keberkesanan PDP kurang memuaskan. Dan yang ketiga, ini yang paling peningkan kepala, iaitu perubahan minda guru yang lemah. Dan kita SLT dan guru besar membuat sumbang saran dalam mesyuarat inilah. Okay. Maka kita buat 4 metrik untuk mendapatkan strategi yang berguna, yang paling sahih, yang strategi yang melibatkan yang telah dilahirkan ialah meningkatkan pencapaian mencapai tahap minimum dengan penyediaan satu, budaya pentadbiran, kedua, pembelajaran yang kondusif, menerusi program ICT yang menarik dan memudahkan pengoperasiannya. Di sini ada 2 kata kunci, satu pentadbiran dan satu ialah pembelajaran. Guna alat apa? Guna alat ICT yang canggih untuk menyenangkan dan menyelarasi kerja-kerja pengurusan pentadbiran cikgu-cikgu, bukan sahaja dari pentadbiran pengoperasian sekolah, malah dalam PDP kepada murid-murid. Dari 4 metrik, kita menjana 4 program, yang A kelas smart, B kelas tambahan, C My Cyberku, dan D program bacaan pagi. Dan akhirnya pemilihan alternatif yang terbaik iaitu My Cyberku terpilih. Dan dari sini kita barisan SLT dan GB telah melahirkan satu visi, iaitu meningkatkan perasutan NTM satu, yang kedua meningkatkan amalan baik di sistem SSDM, yang ketiga meningkatkan minat penglibatan aktif murid dalam PDPR. Dan visi ini kita telah dimasukkan dalam hala 7 Eksekusi Tuntuan 2021 dan kita telah buat mindscaping. Dan visi ini bukan sahaja diwakilkan begitu saja, malah kita juga diwawarkan dalam mesyuarat guru, mesyuarat kurikulum, mesyuarat agung, mesyuarat PIBG agung, hari terbuka dan perhimpunan sekolah. Dan daripada itu saya telah menurunkan kuasa kepada GBK saya untuk membentuk satu jawatan kuasa dan di bawah jagaannya ada ketua panitia, MLT dan guru-guru mata pelajaran dan ahli-ahli segelintir PIBG lah. Okay. Dari sini mereka membentuk plan strategik, menentukan KPI, ketetapan, plan taktikal dan plan operasi. Tuan-tuan dan puan-puan, sememangnya kalau kita membuat sesuatu projek atau program akan menemui tekanan ataupun bebanan ataupun halangan. Maka dari sini kita dah waterkan bahawa jika kekurangan sambutan, pelaksanaannya secara berperingkat projek demi projek lah. Sebab kita ada 5 projek, nanti saya akan bentangkan satu persatu. Dan di sini saya My Cyberku ni kami lahirkan 5 program. Tuan-tuan dan puan-puan, di sini saya perlu terangkan kenapa di belakang KU K ini saya huruf besar. Sebab KU ini sebelum saya berbincang dengan GBK Kuku saya, Encik Pedap selaku cikgu guru ICT. Sebelumnya kita adakan tajuk ni ialah My Cyber School. Tetapi saya kata mungkin ini menjurus lebih kepada
kurikulum, maka kita tukarkan UK ini adalah menjurus kepada kurikulum. Program yang pertama ialah program One Task yang mementingkan memihak kepada pentadbiran. Yang kedua, Happy Phonic Song kurikulum. Aspek kurikulum yang satu lagi ialah Cabin Feature, dan yang keempat, kemenjadian murid, dan 4.1 juga kemenjadian murid ialah suara cemerlang, dan 4.1 ialah start kepada suara cemerlang ialah program usaha. Apa itu usaha? Usaha saya hargai. Dari sini, peran strategik yang telah dibentuk ialah, yang matlamat ialah memastikan peningkatan peratusan NTM murid lah. Okay. KPI dia ialah peningkatan NTM murid meningkat 10% setiap tahun. Dan POV saya, kami telah mengambil 2019 purata dan 2020, di dua ni kita tambah dan dibahagikan kedua dapatlah purata 64. Dan hit aim saya kita ialah pada 2021 menjelang akhir tahun ni ialah 85. Dari pelan strategi kita telah menjana pelan taktikal. Dan tadi kita telah pilih program Mind Cyber 2, dan siapakah yang dipertanggungjawabkan? SLT, MLT dan PMBG, dan melibatkan kos yang begitu rendah. 5 program hanya melibatkan kos yang tidak melebihi 1,000 sahaja. Dari sini saya akan terangkan satu persatu pelan operasi yang pertama, iaitu program One Touch. Apa itu One Touch? Macam kita touch on go kan, kita sekali tekan QR code itu, kita akan dapat menghayati, bukan menghayati, kita dapat masuk ke dalam intipati pentadbiran sekolah dan PDP sekolah. Nah, objektif dia ialah meningkatkan kesinambungan pentadbiran antara 3 bidang GPK. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum setelah saya meneraju sekolah ini, saya dapati GPK, ketiga GPK saya memang rajin usaha dan memberi komitmen yang tinggi kepada saya. Akan tetapi ada satu kelemahan, mereka membuat kerja masing-masing, tiada kesinambungan, tiada pakatan. Mereka abaikan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi kesinambungan di sana tiada, maka membebankan cikgu-cikgu. Mungkin dia perlu selesaikan GPK yang 1, tetapi bahan yang diperlukan oleh GPK 2 tidak kesampaian pada GPK 2. Jadi dari sinilah kita wujud dan berbincang dengan SLT, kita wujudkan dan menyediakan bahan software dalam folder dan guna aplikasi QR Code. Dan saya akan terangkan apakah rasional QR One Touch ini untuk memberi kesedaran tanggungjawab SLT, GPK dan MLT ketua panitia bagi mewujudkan suasana pengurusan pentadbiran sekolah yang efisien. Dan objektif One Touch ialah memberi motivasi kepada para guru supaya lebih kreatif dan berani semasa menyampaikan PDP, dan latar belakang jenama One Touch pengguna termasuk PT, cikgu-cikgu, termasuk pegawai yang datang memantau, membuat pemantauan ke sekolah saya, hanya perlu mengimbas QR code sahaja untuk mencapai isi kandungan ataupun intipati pentadbiran yang juga termasuk aspek-aspek PDP. Dan QR code ni saya terpapar di setiap sudut kelas. Kalau pegawai masuk, dia gunakan sistem aplikasi QR code, dia scan barcode itu, QR code itu, dia akan dapat tahu apakah RPH yang sedang ditulis oleh cikgu yang sedang mengajar ini. Apakah PDP cara yang telah disampaikan oleh cikgu. Dia boleh dapat tahu, dan saya tunjukkan ni contoh ni. Ini QR code yang telah dijana oleh kami. Ini di dalam itu ada menu, ada resepi 4 piring, ada bahagian guru besar, GPK pentadbiran, GPK HEM dan GPK KOKU. Inilah menjadikan kesinambungan 4 sudut ini lebih bekerjasama. Misalan bahagian guru besar, saya masukkan di sini. Kalau saya hari ini saya nak tengok RPH, adakah mereka ada tulis RPH? Okey, RPH, saya tengok siapa GPK, mungkin saya tengok GPK 1 saya. Adakah hari Khamis hari ini kan? 201 ya. Okey. Di bulan 1 ya. Okay. Saya tengok minggu yang sekarang 35 ya. Hari ini hari Khamis. Okay. Dia ada tulis tak? Dia ada tulis tak? Dari sini saya boleh mencapai
RPH, cikgu-cikgu di bawah jagaan saya di mana-mana juga, di pejabat, di dalam rumah, di dalam shopping, saya boleh baca. Adakah mereka telah hantar RPH kepada saya? Dari sinilah menyenangkan saya untuk mengurus, mentadbir sekolah ini dan menjadikan kesinambungan ini sebagai satu pentas menyenangkan cikgu-cikgu membuat kerja yang rumit supaya menjadi lebih senang. Pelan operasi yang kedua iaitu happy phonics. Ini menjurus kepada kanak-kanak yang tidak dapat membunyikan huruf dengan kaedah mnemonic, yakni mengaitkan huruf apabila gerakan sesuatu objek disampaikan. Ini adalah projek yang telah dibincang bersama guru pra. Guru pra untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, guru pra saya adalah seorang doktor yang jurusan PhD, memang jurusan pra sekolah. Jadi dia ada satu idea dan kita telah membuat penanda arasan kepada di sekolah MUA Yang Kuang, JKC Yang Kuang, dan mereka ada gunakan program yang lebih mirip kepada ini, tetapi setelah kita membuat penanda arasan di sana, kita berubah suai dan menambah baik. Dan kita adakan cara ini dan mengajar anak murid kita apakah rasional. Mengenal huruf boleh memakan masa yang agak lama untuk seseorang individu kanak-kanak. Ini adalah kerana pembelajaran huruf tidak dijalankan secara hand-on dan menyeronokkan. Maksudnya, kalau budak tidak diberi didik hibur, maka mereka akan berasa boring dan susah untuk belajar. Apakah objektif program ini, Phonics Song ni? Kanak-kanak dapat membunyikan huruf A hingga Z dengan kaedah mnemonic, iaitu mengaitkan huruf apabila gerakan sesuatu objek disampaikan. Nanti saya akan tunjukkan video. Apa keterangan saya? Ini latar belakang happy phonics. Pendedahan kemahiran asal membaca dalam bahasa Inggeris yang berpusatkan kanak. Saya sengaja highlightkan berpusatkan kanak-kanak. Ini yang penting. Dapat membantu merangsang rasa ingin tahu, menimbul rasa seronok, membentuk sikap positif kanak-kanak terhadap aktiviti membaca. Huraian amalan terbaik. Kaedah musik dan gerakan yang digunakan dalam PDPC ini telah mencadangkan lagu gerakan yang menamakan huruf dan membunyikan huruf dengan melodi Here We Go Round the Marvelous. Dengan lagu inilah. Dan pelaksanaan amalan terbaik. Kanak-kanak prasekolah dapat mengenal huruf dengan 6 buah lagu sahaja. Ini contoh dia, cikgu, rekaan cikgu. Kalau dia nampak apple, cikgu itu dia tunjukkan bentuk apple, dia akan keluarkan sound apple. Nanti saya akan beri contoh yang ini. Saya tayangkan sekali lagi. Dia tunjukkan apple itu, budak akan boleh belajar. Akan sebutkan, ini elephant belalai gajah ni. Kalau cikgu atau sesiapa kan tunjuk bentuk macam ni, dia akan baca E, elephant. Tengok Okey, E. Ini umbrella. Dia letak di atas dahi. Yang ini octopus. Kalau lambaian tangan dua belah itu maksudnya octopus. Dan ini ada contoh. Impak, kesan amalan terbaik ini. Dari phonics, happy phonics ini, kita telah menambah baik, membudayakan dan menambah baik ke paras dua, iaitu happy phonics CVC. CVC ialah consonant vocal consonant. Maksudnya kita dah belajar huruf, sekarang kita belajar consonant pula. Nah, di sini kita tengok. Ini lebaran hasil kerja. Tadi itu adalah suara cikgu saya. Dia membuatkan semua kreativiti ini dan tunjukkan, terutamanya dalam masa PDPR ni, semua murid kehadiran prasekolah, tuan-tuan dan puan-puan, 100%. Semua budak memang suka menghayati pengajaran yang disampaikan oleh cikgu saya, Dr. Chi. Dan ini hasil kerja mereka. Dan sekarang saya nak bentangkan pelan operasi saya yang ketiga, iaitu program Kabin Bicara yang dikepalai oleh Cikgu Firdaus. Iaitu objektif dia ialah meningkatkan pencapaian peratusan M khususnya mata pelajaran bahasa Melayu. Apakah rasional dia?
Menarik minat murid dan penguasaan penggunaan bahasa Melayu menerusi PDP yang lebih menarik. Sebelum itu, kalau PDPR di dalam maya itu, semua budak kurang menghadiri kelas dia dan mengantuk. Tetapi setelah Cikgu Firdaus ni menggunakan cara ini, kehadirannya bertambah dan mereka telah dapat menguasai bahasa Melayu dengan begitu baik. Objektif dia. Murid juga dapat melibatkan diri secara aktif di dalam kelas yang dijalankan secara live. Tuan-tuan dan puan-puan, yang live secara kabin virtual ini, Cikgu Firdaus bukan saja untuk sekolah Tun Hua saja, tetapi melibatkan 102 orang pelajar murid di kawasan Jasin. Maka anak murid saya bukan saja dapat berkenalan di antara sekolah saya, tetapi boleh berkenalan dengan orang kawan-kawan di kawasan Jasin. Ini menyebabkan mereka lebih aktif semasa PDPR disampaikan. Apakah latar belakang jenama kabin visual? Program ini menggunakan YouTube sebagai pelantar. Murid dapat melibatkan diri secara aktif di dalam kelas yang dijalankan secara live. Ini Cikgu Firdaus saya dan dia telah bekerjasama dengan Berita Harian dan pada hari Ahad 8.15 malam 1 darjah 1 hingga darjah 6. Percuma tuan-tuan dan puan-puan. Dan inilah dia ada channel dia, channel Firdaus, Cikgu Fer dan jadual kabin virtual dia. Apakah dan nanti saya akan terangkan impak kabin virtual ini. Sekarang saya terangkan plan operasi saya yang keempat. Tadi, tuan-tuan dan puan-puan, kebanyakan program 1 hingga 3 menjurus kepada kurikulum. Sekarang program keempat dan 4.1 ini adalah menjurus kepada kemenjadian anak murid saya. Yang pertama, program suara cemerlang. Sebelum itu kita dah selalu bintang RTM, dia ada suara, ada bintang, ada pertandingan kan. Yang ini kita GPK saya dan barisan MLT, dia ciptakan ni program ni suara cemerlang. Dia objektif dia ialah meningkatkan pelibatan aktif murid dalam PDPR. Proses kerja adalah menyediakan tapak WhatsApp. Setiap kelas ada tapak WhatsApp suara cemerlang. Masing-masing yang dikelolakan oleh guru mata pelajaran. Termasuk saya. Saya memang dalam grup GBK, barisan SLT memang dalam semua grup. Dan apakah rasional dia? Ke arah meningkatkan kemenjadian murid dan sekolah berkualiti, objektif dia ialah membangunkan persekitaran pembelajaran yang berkesan dengan mengutamakan kemenjadian murid. Dan latar belakang jenama suara cemerlang. Dia bagaimana dia dilaksanakan. Murid menghantar rakaman suara ataupun video berbentuk bacaan, mungkin dia baca buku, baca cerita, hafalan sifir, matematik, lakonan, mungkin cikgu ajar dia muzik, dia boleh menari, nyanyian menerusi telefon pintar ke dalam WhatsApp group tertentu. Guru mata pelajaran dan barisan G4 akan memberi komen yang positif, tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan beri ganjaran dan kita boleh-bolehnya beri komen yang positif melalui grup tersebut. Bukan begitu sahaja, kita adakan penyertaan amalan terbaik. Kita sharekan kepada semua anak murid termasuk prasekolah, kita adakan suara cemerlang. Amalan terbaik PDPR sekolah, suara cemerlang. Suara cemerlang, apakah impak kesannya? Satu, tiada kos digunakan. Yang kedua, mencungkil bakat murid. Sebelum budak itu tak berani nak menari, sebab di khalayak ramai dia tak berani, sekarang dia hanya menuju pada telefon pintar dia saja, jadi dia berani. Dia memberanikan diri dan mencungkil bakat sendiri yang selama ini terpendam di dalam sanubari mereka. Yang ketiga, murid terlibat secara aktif dalam PDPR. Sebab program suara cemerlang inilah mereka terkubah-kubah nakkan mak dia. Mak pinjam saya telefon pintar, saya nak hantar hafalan sifir saya kepada cikgu. Kenapa dia padahal tuan-tuan dan puan-puan, mereka bukan saja nak hantar untuk disaksikan kepada cikgu-cikgu, tetapi mereka untuk dapatkan nanti saya ada satu program usaha tu nanti saya terangkan untuk dapatkan ganjaran. Memupuk sikap keyakinan diri setiap murid, melahirkan murid yang berani untuk mencuba sesuatu yang baru. Ini saya sharekan sedikit suara cemerlang yang dihantar oleh anak murid kita.
Ini salah satu. Yang ini budak yang kedua. Ini suara yang ketiga, budak yang ketiga. Dia hantar ni lah. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya masuk ke pelan operasi yang keempat, saya nak tegakkan di sini suara Cemalang amat berkesan kepada mata pelajaran matematik, terutamanya hafalan sifir. Sebab hafalan sifir, mungkin kalau budak itu sudah mahir, dia tak perlu tengok apa-apa bahan pun. Dia boleh hafal di dalam otak dan dihantar sahaja. Sangat berkesan. Dan pelan operasi yang keempat adalah kesinambungan dari program suara cemerlang. Setelah murid menghantar suara cemerlang, maka kita wujudkan pelan operasi ini, iaitu program usaha. Usaha adalah singkatan usaha saya hargai. Saya itu mungkin cikgu, guru besar ataupun warga sekolah, PT ke, AKP ke, dia semua terlibat tuan-tuan dan puan-puan. Objektif dia ialah meningkatkan amalan baik murid dan proses kerja ialah menyediakan amari kaca yang boleh dipaparkan dan murid nampak hadiah di dalam tu dan mempamerkan pelbagai hadiah mengikut mata ganjaran yang hendak ditebus oleh murid. Mata ganjaran begitu, apa bentuk dia? Nanti saya akan tunjukkan. Tuan-tuan dan puan-puan, di sini ialah hadiah. Ganjaran berbentuk hadiah, bukan piala. Jadi hadiah itu perlu wang. Maka saya bersama, nanti saya akan sebutkan terusnya, dan di sini saya sebutkan rasional. Amalan baik di sanubari murid perlu dan ada dimensi yang harus dicungkir dengan pelbagai cara, termasuk pemberian ganjaran menerusi usaha gigih sendiri. Objektif dia ialah mengaplikasi konsep dan amalan PDC terbaik. Latar belakang jenama usaha, murid menebus hadiah menerusi bilangan tanda bagus. Bilangan tanda bagus itu ialah saya berikan cap bilangan tanda bagus ni kepada semua cikgu, termasuk PT saya, termasuk PPM saya. Apabila cikgu, anak-anak murid kita buat baik, dia cokkan dalam buku yang diberi oleh pihak sekolah bersama guru kelas atau usaha sendiri. Tadi saya kata untuk mendapatkan ganjaran, kita sediakan hadiah. Hadiah itu perlukan dana. Jadi dana itu dari mana? PIBG. Kalau lama-lama akan kontang juga dana PIBG. Maka saya dan GPK saya telah pergi ke MUA untuk mencari pemegang taruh dan menuruntangan MOU, Memorandum of Understanding, dengan mereka, Lion Club. Dan dia berjanji akan menaja setiap tahun 800 selama 2 tahun sehingga 2022 akhir tahun ni lah akan tamat perjanjian ni lah untuk saya beli hadiah. Dan di samping itu, masa itu kami pun menjemput mereka mengadakan projek anak angkat. Ini gambar dia. Dari sini buku catatan mata ganjaran begitu. Saya setiap budak termasuk prasekolah dihadiahkan sebuah buku kecil ni dahulu. Dan inilah cap tangan yang bagus. Setiap cikgu saya serahkan satu cap yang bagus ni kepada cikgu, kepada PT saya, kepada PPM saya. Kalau cap yang paling banyak sekali yang boleh dapat 10. Kalau dia tolong PT ambil barang, beri ucapan, mungkin PT kalau dia nak murah hati, dia bagi dia 3 cap. Dia kumpul lah berapa cap yang dia dapat. Sebab dari cap sana, dia boleh tukar barang menerusi hadiah ini. Di kaca, tadi kaca amari kan, amari kaca kan ni. Kalau dia dapat 50 cap, dia dapat hadiah ini dari rak ni. 150 rak ini, 200 rak ini. Okay. Pemberian hadiah, contoh. Dan jadual senarai murid. Tuan-tuan dan puan-puan, ini GBK HEM saya telah senaraikan anak murid saya, dan March ini dia dapat 50 cap, ada 4 orang dan seterusnya. Dan akhirnya juara hujung tahun yang siapa budak yang paling banyak akan dapat piala. Kita buatkan piala sebagai kenangan yang kekal lah, abadi lah. Impact My Cyber 2, program data
sekolah setelah program Cyberku, MTM sekolah saya telah mencapai 87.5. M kita, kit kita ialah 75, tetapi telah melebihi M tu, dan kehadiran murid telah mencapai 90%. Walaupun belum mencapai KPI KPM, tapi kita masih 2 bulan lagi untuk mencapainya. Saya yakin akan setelah bersemuka ni kita akan mencapai 95 ke atas. Ini data buktilah purata kehadiran PDPR. Puratanya 90%. Ini bukti juga yang kita ada buat analisis. Pra memang 100% tuan-tuan dan puan. Nah, ini analisis data dalam amalan baik SSDM. 2019 hanya 217, tetapi 2021 dah mencapai 437 kes amalan baik yang telah dicatat oleh cikgu dalam sistem SSDM. Dan di pra sekolah pula, ujian pra dan pasca dalam program Happy Phonics. Tengok budak ini sehingga September 2021 dia mula-mula pra dia satu huruf pun tak tahu baca. Akhirnya dia dapat selepas melepasi program Happy Phonics, dia dapat 20 huruf yang dia boleh baca dan tulis. Tengok yang ni mula-mula kosong, akhirnya dia dapat 26. Jadi kita berasa bersyukurlah kita ada program ini dan budak itu menghayati dia. Hasil dapatan kabin bicara yang dikelola oleh Cikgu Pedap, suasana kelas sebelumnya membosankan semasa menjadi menarik dan semua budak menghantar lembaran kerja. Kehadiran murid hanya 80%, selepas itu 100% pula. Ini kejadian yang menggalakkan kita untuk meneruskan dan membuat penambahbaikan dan penilaian terhadap program MyCyberku. Kita gunakan sistem One Page Project Manager OPPM. Okay? Dan penilaian pencapaian MTM. Dari 2019 sehingga 2021 kita telah mencapai 87.5, dan tindakan pengukuhan. Kita dah membudayakan, maka kita perlu pengukuhan, mengekalkan momentum ini di landasan yang betul supaya tidak terlari dari paksi program MyCyberku ini. Mula-mula kita membudayakan perubahan dengan meyakinkan guru-guru bahawa program ini bukan menyenangkan proses pengurusan sekolah, bahkan akan mendatangkan keberhasilan kejadian murid yang mendadak. Dan kita melibatkan ibu bapa dan mengalu-alukan kehadiran ibu bapa masuk ke sekolah menjadi pembantu sekolah, terutamanya untuk kelas pra. Tapi MCO waktu ni sekarang kita tak galakkan supaya program ini dapat diteruskan dan dikukuhkan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, seperti apa yang dikatakan oleh tadi, setiap program mesti ada kelemahannya. Mungkin kita dah sampai satu penggal, kita akan kaji semula. Sasaran kita adakah terlalu tinggi, KPI kita adalah terlalu membebankan, maka kita akan buat kaji semula dan telah pun dikaji semula pada bulan September lalu. Dan apa yang penting sekali, kita nak buat sesuatu program itu berjaya, fikiran kita perlu berubah. Pemikiran minda, perubahan minda akan memastikan sesuatu program itu berjaya atau tidak. Jadi kita perlu berfikir ke hadapan untuk menentukan jangkaan masa hadapan yang tidak dapat diduga. Yang dari sini kita SLT dan MLT telah sebulat suara, kita akan mengukuhkan, membudayakan program MyCyberku ini ke bidang Goku pula. Tadi tuan-tuan dan puan-puan mungkin dapat tahu ini hanya kurikulum saja, kejadian budak saja. Di mana Goku? Jadi kita telah berfikir ke hadapan, kita akan masukkan MyCyberku program ini ke dalam bidang Goku. Okay. Dan penilaian perancangan program, terdapat 20 pembangkang taruh bekas murid tua dalam dan luar tidak mengetahui program ini, sebab ada yang bekerja di Singapura, di Australia. Guru-guru tertanya tentang manfaat yang diperolehi, jadi bagaimana untuk menyelesaikan dua isu ni? Adakah bingkis dimakan semula perancangan strategik? Macam tadilah, adakah sasaran KPI terlalu berat? Mempromosikan program dengan banner dan pengumuman mingguan, keberkesanan amalan baik. Semua guru 100%
telah akur dan menggunakan MyCyberku sebagai pelantar peningkatan prestasi pengurusan pentadbiran prestasi PDBR. Yang kedua, kehadiran pelajar telah meningkat menjadi 90 pada Mei 2021. Kehadiran murid prasekolah mencapai 100% sejak April. Dan sekian, terima kasih. Dan pembentangan saya kali ini, sekian, terima kasih.